Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuri Nabila Amanda dari kelas 6 S1K1 akan menerangkan tentang bahasa Melayu klasik. Selepas bahasa Melayu kuno, muncul zaman peralihan atau zaman bahasa Melayu praklasik pada abad ke-13 hingga abad ke-14 Masihi. Zaman bahasa Melayu klasik pula pada abad ke-14 hingga abad ke-18 Masihi. Menurut Ismail Hussein, abad ke-13 dan ke-14 merupakan zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan agama Islam. Pada zaman peralihan, bahasa Melayu mula menerima pengaruh daripada bahasa Arab. Kemasukan pengaruh Arab mengakibatkan banyak kosakata bahasa Sanskrit bercampur aduk dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu klasik bermula pada awal abad ke-14. Pada masa itu, tulisan Jawi iaitu tulisan Arab dalam bahasa Melayu wujud. Ciri bahasa Melayu klasik dapat dilihat daripada 3 aspek penting iaitu sistem tulisan dan ejaan, kosakata dan juga tata bahasa. Sistem tulisan dan ejaan. Bahasa Melayu klasik mempunyai tulisan yang tersendiri iaitu tulisan Jawi. Tulisan Jawi menggunakan aksara Arab yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Tulisan Jawi menggunakan 29 aksara Jawi yang diambil daripada bahasa Arab kecuali aksara Hamzah. Berikut merupakan contoh tulisan Jawi. Terdapat 5 aksara ditambah kepada aksara Arab kerana terdapatnya bunyi bahasa Melayu yang tiada padanannya dengan bunyi dalam bahasa Arab, iaitu huruf Ca, Pa, Nga, Ga dan juga Nya. Penemuan batu bersurat di Sungai Teresat Kuala Berang kira-kira 20 batu dari muara Sungai Terengganu merupakan bukti penggunaan tulisan Arab. Bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kosakata klasik, kosakata bahasa Arab, kata pangkal ayat dan partikel. Contoh bagi penggunaan kata pangkal ayat adalah seperti Arakian terlintaslah seekor manjangan di hadapan Tajul Muluk, maka segeralah diusirnya. Yang kedua, Kalakian habislah sekalian tabib dan bomoh dari jauh-jauh datang mengubatkan baginda. Bagi penggunaan kosakata bahasa Arab seperti Wah, tuan ini musafir gerangan baru masuk ke dalam negeri ini. Setelah sudah Syekh Mansur memberi doa, Laksamana pun sujud pada kaki Syekh itu lalu bermohon. Bagi penggunaan kosakata klasik pula adalah seperti maka Raja Dewa Syamsul Alam pun terlalulah amat berahinya memandang akan kepada Tuan Puteri itu. Kedua, maka ada sedang 3 hari mustahillah sekaliannya. Partikel pun dan lah banyak digunakan dalam teks klasik seperti dalam contoh yang berikut. Yang pertama, ada seketika lamanya baginda pun hampirlah dekat panca persada itu. Yang kedua, setelah didengar oleh Raja Dewa terlalulah suka di dalam hatinya dan baginda pun kembalilah ke istana. Menurut Ismail Hussein, bentuk kata dalam bahasa Melayu klasik agak berbeza jika dibandingkan dengan bahasa Melayu kuno. Contohnya, kata tidak di dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi tiada. Awalan mer telah berubah menjadi ber, manakala awalan ni berubah menjadi di. Contohnya, marbuat berubah menjadi berbuat, niparbuat berubah menjadi diperbuat. Selain itu, awalan kata kerja aktif man dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi men dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya, mawawa menjadi membawa, menghidupi menjadi menghidupkan, manglari menjadi melarikan dan mengujari menjadi mengujari. Bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat majmuk. Oleh sebab itu, kebanyakan ayatnya panjang sehingga kadang-kala maksudnya agak sukar difahami. Contohnya, hatta 7 hari 7 malam, siang sama malam serupa, tiada berhenti lagi sehingga kelam kabut kabur kuala. Siang pun seperti malam, tiada bertentu lagi, dan segala gunung-gunung dan di daratan pun habislah tinggal belaka. Sehingga berlayar juga penjejak emas lapis wasa seperti burung terbang lajunya. Bahasa Melayu klasik juga banyak menggunakan ragam ayat pasif. Contohnya, akulah hang tuah dititahkan duli yang dipertuan membunuh engkau kerana aku tiada mati, aku ditaruh oleh bendahara di Hulu Melaka. Dari segi susunannya pula, bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat songsang. Contoh bagi ayat susunan songsang adalah seperti di sanalah ia hang jebat menantikan Laksamana.
Susunan bagi ayat biasa pula seperti ia hang jebat menantikan laksamana di sana. Sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.